saya 47 tahun. Saya dilahirkan di Kampung Andan Bangau. Bolehkah Anda menerangkan tentang Taman Tun Mustafa? Oke. Berkenaan dengan Taman Tun Mustafa ini pada Ada budak lari. Alah, ada budak lari. Ya, sudah. Oke. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdullah, umur saya 47 tahun dan dilahirkan di Kampung Andan Bangau. Bolehkah Anda menerangkan tentang Taman Tun Mustafa? Oke, Taman Tun Mustafa ini sebenarnya digazetkan pada tahun 2016. Dan kebaikan kepada penggazetan Taman Tun Mustafa ini sebenarnya mengelak daripada tadi ada spekter. Oh, Gelap dia. Coba pasal Taman Tun Mustafa. Oke. Lama deh mau. Enggak kayaknya sudah. 2 kali sudah sebut. Ya. Kau potong. Oke. Penggazetan Taman Tun Mustafa ini pada tahun 2016. Dan tujuan sebenar Taman Tun Mustafa ini digazetkan di Laut Bangau ialah untuk mengelak daripada para nelayan yang menggunakan bom dan juga cesium. Itu adalah kebaikan dia lah. Dan ikan-ikan apa semua pun kucing bagian panggil kucing kah? capek. Gitu. Tik dia mengali. Dia panggil orang. Oh, dia pancing kucing dia. Di mana itu? Di sebelah. Kasih berhenti dia ya. Mana dong? Di sini nampak dengar. Itu manfaat kepada komuniti. Sama macam komuniti sini dari Mas Madam. Happy kan. Oke. Boleh udah kasih box ulang balik. Ulang balik dari awal. Nama semua. Oke. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdullah, umur saya 47 tahun. Saya dilahirkan di Kampung Andan Bangau, Kudat Sabah. Bolehkah Anda menerangkan tentang Taman Tun Mustafa? Pada tahun 2016, penggazetan Taman Tun Mustafa telah jorang lancarkan di Laut Bangau. Jadi bagi penduduk ataupun yang komuniti di Kampung Andan Bangau ini, penggazetan Taman Tun Mustafa ini adalah baik sekali sebab mengelak daripada nelayan yang bom ikan, menggunakan cesium, yang benda ini dia akan merusakkan terumbu karang, di mana habitat marine boleh terjejas dengan bom ikan, dengan cesium. Dan penerimaan orang kampung pada mulanya sangat-sangat baik, dan saya rasa orang sangat gembira lah sebab ikan pun bertambah hidupan ini, contohnya macam-macam lah ikan, sotong, udang, ketam, semua terjaga, seafood semua orang terjaga apabila penggazetan Taman Tun Mustafa. Jadi macam case bom ikan tidak sudah langsung. Selepas pada penggazetan Taman Tun Mustafa ini, acara-acara seperti bom ikan, cesium sudah tidak dilakukan lagi. Itu adalah dia punya kelebihan lah ataupun kebaikan. Sebelum government kasih gadget tuh kan, kasih gadget ini wartakan ini Taman Tun Mustafa, adakah dong datang sini untuk kasih tahu, oke, ini kawasan yang kami akan lindungi, ini kawasan kamu boleh pergi mancing, ataupun drone tidak cakap langsung drone, cuma macam mana penduduk tahu mana tempat yang dilindungi, mana tempat yang boleh masuk? Setahu saya masa jarang datang itu, jarang ada kumpul di Dewan Postal
untuk menerangkan kepada uh, uh, penggesetan Taman Tun Mustafa ini pada mulanya memang penerimaan daripada orang kampung memang baik, dan pegawai-pegawai daripada Taman Tun Mustafa pun ada datang di kampung untuk memberi penerangan yang mana spesies-spesies yang terancam, contohnya macam penyu, dan tempat-tempat yang boleh dipasang pukat ataupun diselam untuk orang kampung. Maksudnya dia ada perbincangan dengan orang kampung nggak, sama ada mana kawasan yang orang kampung bilang jangan, ini tempat kami mancing, jadi jangan masukkan dalam kawasan terlindung. Oh, yang itu tidak juga jarang beritahu. Yang ini cuma jarang sudah gizetkan yang daripada yang kain punya takat itu. Daripada situ jarang cakap memancing boleh, memukat pun boleh, cuma tidak boleh gunakan seperti yang laut dalam punya, sebab dia boleh merusakkan terumbu karang dan bom ikan apa semua itu, si zoom apa semua. Tapi kalau yang tempat-tempat yang boleh diceroboh ke ataupun tidak, itu tidak dia begitu. Cuma yang diterangkan itu binatang ya, contohnya yang spesies penyu yang dilindungi, penyu, dugong begitu. Sebab rumput dia itu semua ada di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak masalah bagi orang kampung untuk teruskan kehidupan. Bagi saya, kalau penggesetan Taman Tun Mustafa ini sebenarnya bagus. Orang kata untuk memelihara kawasan itu daripada kemusnahan spesies-spesies yang terancam, contohnya macam itulah sisa penyu dengan dugong. Sebab dugong ada juga di situ. Sejak ini Taman Tun Mustafa, apalagi kebaikan yang kamu terima selain daripada lebihan stok ikan, apa yang kamu dapat, kelancongan kamu bilang? Ya, oke, baik. Selepas pada pemvisitan Taman Tun Mustafa ini, beberapa acara sudah diadakan, acara untuk pelancongan untuk menarik pelancong, seperti orang menganjurkan program memancing untuk lepas itu pendapatan pun bertambahlah kepada semua penduduk kampung, sebab laut itu sudah dijaga oleh Taman Marine Tun Mustafa. Okay. Sekarang ini ada aktiviti pengelambungan di kawasan Taman Tun Mustafa. Adakah itu termasuk dalam kawasan Taman Tun Mustafa atau tidak? Oke, baik. Sebenarnya penduduk kampung ini sebenarnya jarang tidak tahu. Akhirnya Taman Tun Mustafa ini merelakan pembinaan jeti di kawasan yang jorang jaga sendiri. Dan sebenarnya jeti itu dan pelombongan itu termasuk dalam jorang punya kawasan. Dan saya rasa pihak daripada Taman Tun Mustafa ini sudah orang kata jorang sudah Anak ayam bagi. semenjak pelombongan ini masuk di kawasan kami ataupun di kawasan wilayah kampung kami ini, saya rasa macam tiada juga dia punya kebaikan. Sebab pada mulanya cara jorang masuk pun sudah tidak melalui kepada orang komuniti, dan kesan dia sebenarnya seperti air bersih kami sudah jorang berbagi dengan syarikat, dengan orang kampung. Jadi
lebih kepada syarikat. Orang kampung ini saya ingat memang susah masa itu. Dan selepas Jorang sudah membina itu jeti sekarang, dan pihak Taman Tun Mustafa pun saya ingat Jorang pun tidak boleh buat apa-apa sudah. Berapa kali sudah saya jumpa dengan Jorang. Jorang sendiri pun dia cakap kami tidak boleh buat apa-apa. Dan kesannya kepada orang kampung sehingga sekarang ini kita dapatkan lauk pun tidak ada sudah. Seperti macam ikan, ketam, sotong, itu semua sudah tiada di situ. Oleh pembinaan jeti. Kesan daripada pembinaan jeti lah. Dan yang betul-betul terkesan ini kepada penduduk kampung lah, Kampung Andam Bangau. Yang mana penduduk di Kampung Andam Bangau ini lebih kurang dalam 1.460 orang begitu. Itu ada yang tidak 460 orang. Itu yang terkesan oleh syarikat yang telah masuk di kawasan kampung-kampung. Dan jadi sampai sekarang nih kami sedang memperjuangkan juga, kami mencari keadilan. Sebenarnya bukannya kami nak melawan dengan kerajaan, tetapi kami nak keadilan seperti mana kehidupan kami yang sebelum ini dan yang sekarang. Kami betul-betul susah sekarang. Bagaimana ini perlindungan memberi kesan kepada aktiviti memancing, pelancongan dan ada moto kereta. bagaimana Kak yang memberi kesan kepada aktiviti memancing, pelancongan dan apa saja aktiviti yang biasanya dilakukan sebelum perlombongan. Bagi kami sebagai penduduk kampung, setelah kemasukan syarikat ini di kawasan kami, kawasan pelancongan dan aktiviti memancing sangat-sangat terkesan disebabkan dengan keadaan dia seperti filing dan semua kerja-kerja yang mengganggu kepada ikan-ikan di laut. Bodoh. Tinggal kita pause ulang balik. Nah, tapi ngam dia lah. Kenapa kau punya pandai naik pandai turun lah? Oke, sudah. Oke. Sampai di mana sudah tadi? Masih Ulang dari awal. Iya, Saya lagi. ulang dari awal lah. Oke. Bagaimana yang memberi kesan kepada aktiviti memancing, pelancongan dan apa saja aktiviti sebelum perlombaan. Oke, dia sebenarnya begini. Setelah kemasukan syarikat ini, Jorang melombong dan juga membina jeti. Kesan kepada penduduk kampung yang memancing sangat-sangat terkesan dengan Oke. kesan kepada kemasukan syarikat ini di kawasan kampung sangat-sangat memberi kesan seperti kepada golongan pemancing, Ulang. kemasukan syarikat ini kepada pemancing dan juga pengusaha pelancongan betul-betul saya rasa memang sangat terkesan lah, sebab tempat yang diorang buat jeti sekarang nih, pihak syarikat buat jeti adalah takat untuk memancing kepada semua penduduk kampung di kawasan sini, dan pantai itu pula kepada pengusaha pelancongan. Kita tengok sendiri sajalah macam mana kita nak bawa pelancong masuk, sekiranya kawasan itu seperti banyak pembinaan jentra-jentra semua ada di situ. Jadi
kehidupan kepada orang kampung di sini sangat-sangat tertekan berkenaan dengan kemasukan syarikat ini, dan tanpa mengira apa orang punya diikut suka hati di orang saja lah begitu. Maksudnya kekurangan pendapatan. Berkenaan dengan pendapatan, sekiranya pantai itu sudah diceroboh ataupun sudah dilakukan berbagai contohnya piling, kehadiran kapal-kapal, saya rasa kesan pendapatan itu memang tiada sudah, dan itu yang memberi kesan kepada penduduk kampung dan menjadi satu tekanan hidup yang betul-betul yang tidak boleh terima sekiranya operasi ini selama 30 tahun begitu. Tapi kalau dari segi pendapatan, bukankah ada job offers daripada syarikat, Penawaran kerja, Penawaran peluang peluang pekerjaan. pekerjaan? Sebenarnya peluang pekerjaan itu di syarikat itu ada juga orang suarakan kepada saya, peluang dia itu sebanyak 300 saja, dan dalam 300 itu separuh itu daripada China, sebab yang pegang mesin apa semua di dalam pelombongan itu hanya daripada China saja yang boleh apa. Pulang balik, tapi jangan cakap China. Oke. Negara luar. Oke. Ya, Apa tuh? dari Pekerja luar. luar negara. Pekerja asing lah. Pekerja asing lah. Oke. Sampai di mana tadi? Dari segi peluang pekerjaan. Oke. Dari segi peluang pekerjaan ada juga daripada syarikat. Ulang. Ulang-ulang. Dari segi peluang. Dari segi peluang pekerjaan ada juga pihak syarikat berunding dengan pihak komuniti, yang mana peluang pekerjaan di situ ada 300 saja. Wih, makin kuat. Terlalu kuat jadi Terlampau terpaksa kuat. Pekerjaan, pihak syarikat ada menawarkan peluang pekerjaan. Jadi separuh daripada 300 itu dibuka kepada warga asing, dan separuh lagi dibuka kepada seluruh daerah Kudat ataupun seluruh Sabah lah. Jadi saya rasa itu tidak membantu kepada pihak komuniti yang terjejas pendapatan lah. Oke. Apakah usaha komuniti untuk mengubah situasi? Usaha komuniti sebenarnya telah banyak sudah diusahakan untuk berunding dengan pihak syarikat, dengan kerajaan, dan kami sebenarnya bukannya menghalang ataupun membantah kemajuan, tetapi kami punya keadilan itulah, yang mana penduduk di sini betul-betul terkesan dengan syarikat ini, dengan operasi pelombongan, dengan jeti. Jadi usaha kami sudah buat surat bantahan dengan pejabat daerah, mahkamah adat negeri, dan juga semua jabatan-jabatan di contohnya teman-teman Sabah, WWF, Jabatan Pelindungan Alam Sekitar, Jabatan Kementerian Pembangunan dan Industri, dan juga kepada Ketua Menteri, dan sehinggalah kepada Perdana Menteri kami sudah bawa untuk selesaikan tekanan kepada penduduk kampung.
pihak community yang terkesan di Kampungan dan Bangau ini hanyalah kekalkan apa yang selama ini kami pernah lalui lah, contohnya seperti mengekalkan keindahan pesisiran pantai, ikan-ikan di laut, apa semua. Jadi kalau boleh siapa-siapa yang contohnya Ketua Menteri pun boleh juga lah turun Padang ke ataupun macam mana tengok penduduk di sini. Sebab kami sudah buat aduan bermacam-macam sudah jabatan, tapi semua pun jawab ini projek CM. Itu saja. Kamu mau keadaan seperti sebelum ini lah maksudnya. Ya. Kan pantai itu kamu mau ini pelabuhan apa itu dihapuskan dan diberhentikan atau apa? Bagi kami pelombongan ini sebenarnya harus dihentikan supaya kita boleh menjaga kelestarian alam sekitar, supaya tidak mengganggu kepada. Sekejap, ulang boleh? Oke, yang mana tadi? Adakah kamu mengekalkan keadaan seperti dulu? Macam mana, apa yang kamu mau masyarakat ini? Sebenarnya kami ingin mengekalkan situasi yang dulu lah, yang mana kami bebas menangkap ikan di laut, bebas segala-galanya, bebas daripada pencemaran. Dan kalau boleh kami tidak mau pelombongan ini diteruskan di kawasan kami, dan bawalah di tempat lain kah ataupun di mana-mana. Kami mau proyek pelancongan di kawasan kami. Itu saja harapan kami lah. Jadi kita akan teruskan lawan. Kami akan teruskan juga. Kami akan teruskan memperjuangkan kawasan kami, walaupun dengan apa sekalipun. Itu saja. Dia mengatakan polis. Hah? Kalau kata tangkap, ya coba cerita kita Oke. case. Enggak. Guna energi tadi. Ya. Walaupun kami diugut ataupun bermacam-macam ataupun dihalau daripada kawasan kampung kami tetap akan perjuangkan juga untuk kesejahteraan kepada penduduk kampung dan juga alam sekitar. Oke, thank you. Thank you very much. Oke. Wih, panasnya. Panasnya. Oke. Belum saya kurang ah. Sudah dua ya. Sudah. Yang satu lagi. Siapa? Ada satu lagi. Ada dua orang. Mau mandi sudah. Dengar. Panasnya itu kipas.